Diatur meniti waktu. Kesibukan ibu kota tidak pernah mengenal masa. Siang dan malam tidak ada bezanya. Kenderaan bertali arus membelah kesunyian kota, membawa penghuninya mengejar cita-cita yang belum tercapai. Sinar matahari pagi yang berkedip di celah-celah bangunan mencakar langit bagaikan membawa sejuta harapan. Di sinilah tempat tertumpunya segala kegiatan ekonomi, sosial, kebudayaan dan pusat pemerintahan negara. Bandaraya Kuala Lumpur, tempat bertuah bagi mereka yang tabah. Kata orang tua-tua, rezeki berada di mana-mana. Inilah panorama kehidupan manusia di kota raya. Berlumba-lumba mencari rezeki di celah-celah ribuan manusia dan bangunan pencakar langit. Gemilang ibu kotanya bukan hanya kerana hutan batu, tetapi penghuninya turut menjadi penyeri warna-warna keindahan. Dengan hasrat dan cita-cita yang tinggi menggunung untuk menjadi seorang yang berjaya, setiap penghuninya memikul satu cabaran dalam perlumbaan. Tinggal di ibu negara harus berani, cergas dan berwaspada. Calang-calang orang, ibu kota akan menjadi lambang kepahitan dan kepayahan. Saudara, apa yang saudara saksikan sebentar tadi adalah sebahagian daripada suasana kesibukan sebenar di Bandaraya Kuala Lumpur. Aliran kenderaan dan manusia yang bertali arus ini sebenarnya menjamin rezeki bagi golongan penghuni bandaraya yang terlibat di dalam perusahaan kenderaan awam. Bandaraya menyediakan berbagai peluang pekerjaan. Menjadi pemandu teksi atau menjadi pemandu kenderaan-kenderaan awam yang lain tetap mendapat ganjaran yang memuaskan. Kuala Lumpur banyak orang lagi cari makan sekila. Banyak taksi sini, jadi banyak competition lah. Kira Kuala Lumpur ni Kuala Lumpur ni bandar maju kan. Rakyat pun bila-bila ada lah, orang bila-bila ada sajalah. Jadi masa depan manusia sini cerah lah. Cerah. Ya. Pasal pelanggan banyak dalam Kuala Lumpur, senang cik makan. Sekali imbas, usaha yang dijalankan bagai main-main. Berbekalkan sedikit modal, segenggam cita-cita dan keberanian berdikari, peniaga-peniaga ini telah mewujudkan satu panorama keusahawanan dan sekaligus turut mewarnakan keindahan kota raya. Kata orang tua-tua, yang malas terkapai-kapai, yang malu pula terkuis-kuis. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Selagi manusia mampu berusaha, rezeki ada di mana-mana. Apatah lagi di tempat yang begini ramai. Apa yang perlu saudara hanyalah kerajinan dan ketabahan menghadapi persaingan serta cabaran. Saya menjaga di sini lebih kurang setahun lebih. Kenapa saudara memilih Kuala Lumpur untuk mulakan perniagaan? Kerana di Kuala Lumpur senang kita mencari makan sebab orang ramai. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Untuk meraih keuntungan bukan hanya dengan membilang jari. Pertama kali melangkah menuju bandaraya, semua cabang pekerjaan gelap tidak terduga. Namun, rahmat di bandaraya terlalu banyak. Dengan segala macam cita rasa dan minat selera dari penduduknya yang ramai, rezeki datang melimpah ruah. Sebab saya milih Konservatif untuk berniaga, mungkin keadaan orang yang lalu lalang sini kan, dia masuk pasar, mungkin keluar pasar, mungkin saya dahaga untuk minum. Itu sebablah saya milih Konservatif untuk berniaga sini. Sebagai seorang peniaga, apa pandangan saudara berniaga di kawasan Kuala Lumpur? Tentang pandangan berniaga di Kuala Lumpur tu, kira boleh lah untuk cari makan. Tapi kalau keadaan begini macam ekonomi macam ni, tapi tak dapat nak cakap lah.
Dah. Nak kuah. Mana kau? Ambil yang terbuka lah. Kesibukan masyarakat Kuala Lumpur mencari rezeki menyebabkan rezeki itu bertebaran merata-rata. Tak nak kuah. Yang makan gaji tekun dengan tugasnya. Kesuntukan masa menyebabkan ramai penghuninya tidak sempat menikmati hidangan masakan sendiri. Dengan itu, tumpuan mereka tertuju ke gerai-gerai makanan yang diusahakan oleh peniaga-peniaga yang tidak pernah kenal erti jemu. Kepandaian dari kampung halaman dibawa ke kota, lalu dijadikan modal oleh peniaga-peniaga. Peniaga di Kuala Lumpur sebab bandar yang besar, senang cari rezeki, pelanggan juga ramai datang, kerana senang carilah. Sini macam cari rezeki. Pasal Kuala Lumpur ni bagus perniagaan, jadi ramailah pelanggan kat Kuala Lumpur ni. Kawasan pejabat, bank pun ramai kat sini. Kuala Lumpur bukan hanya melimpahkan rahmatnya kepada mereka yang sempurna sifatnya sahaja. Inilah sebahagian dari khazanah bandaraya ini yang sukar ditemui di tempat-tempat lain di negara ini. Walaupun cacat penglihatan, namun sumbangan mereka amat besar kepada kehidupan penghuni bandaraya Kuala Lumpur di sebalik rezeki yang mereka raih sebagai penyambung kehidupan seharian. Metropolitan ini juga tempat berkembangnya kebudayaan dan kesenian. Di sinilah tumpuan para pejuang seni tanah air mencipta sejarah gemilang. Tidak kiralah yang sudah terkenal ataupun belum. Yang penting ialah daya usaha mereka untuk mencari rezeki yang halal. Dilihat dari sudut mana sekalipun, Kuala Lumpur tetap indah. Ragam hidup yang berbagai mencerminkan perwatakan yang seragam, iaitu mencari rezeki dan rahmat yang halal. Di atas kaki lima ini atau di mana-mana sahaja di bandaraya, asas penghidupan menggambarkan percampuran yang secucuk di antara yang berjaya dan yang kurang berjaya. Namun, derap langkah yang diatur itu terus memberi sebuah senyuman. Kuala Lumpur juga tempat mengasah bakat. Ramai dari tokoh-tokoh seniman, budayawan dan karyawan negara mencipta nama bila mereka mula bergiat di ibu kota. Biasanya, kalau di kampung, kebolehan istimewa seperti ini jarang membawa hasil yang lumayan. Tapi di ibu kota, kebolehan pelukis-pelukis kita terus mendapat tempat di hati para peminat yang mencintai dunia seni kreatif. Di celah ribuan manusia, mereka terus meraih rezeki untuk kehidupan seharian. Walau apapun bentuk seni yang diperjuangkan, sambutan tetap menggalakkan. Yang penting ialah kebolehan dan kepandaian. Kuala Lumpur ni memang sesuai untuk segala-galanya. Lebih-lebih daripada segala aspek. Kenapa tumpuan orang semua kemari. Lagipun kalau nak dibandingkan daripada, saya boleh katakan income biasa, tak sama macam kita duduk di kampung-kampung ataupun di bandar-bandar yang kecil ataupun terpencil daripada pekan. Kerana apa? Segala orang dari segenap lapisan dia bertumpu di sini. Jadi kalau di dalam bidang apa sekalipun, perniagaan ataupun seni, saya rasa lebih mudah kita nak membuat satu-satu perjalanan perniagaan ke macam saya di bidang lukisan. Kerana di sini Kuala Lumpur lah umpama kita katakan, apabila satu tempat jadi tumpuan orang, maka di situ kita ada menompang, maka lebih mudah kita mendapat pendapatan. Jadi tak semacam kita duduk di kampung lah. Kita kalau pukul rata tu dalam sebulan dalam 600 ke macam tu adalah. Tak tetap lah maknanya. Tak tetap lah. Kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang lah macam tu kan. Cari makan banyak caranya. Dengan penduduknya yang lebih dari 1 juta orang, bentuk dan corak ikhtiar seseorang kadang-kadang mengikut adat dan kebudayaan masing-masing.
Sungguh pun begitu, itulah sebenarnya warna-warna keindahan di ibu kota. Saya menaga 45 tahun. Di sini. Sini. Kenapa Acik pilih Kuala Lumpur untuk berniaga? Kuala Lumpur saya sudah kecil-kecil sudah biasa ini tambal lah. Lain tambal saya tak tahu fikir. Habis kita orang pun, saya pun tak baca punya orang. Habis tangan punya kerja adalah boleh cari makan lah. Penghijrahan dari kampung ke bandar-bandar besar, terutamanya ke bandaraya, tidak begitu digalakkan. Ini untuk menghindarkan kesesakan yang telah sedia ada bagi menjamin segala kemudahan dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat bandaraya. Walaupun begitu, Kuala Lumpur tetap menerima sesiapa saja yang mampu berusaha dan memperbaiki nasib dirinya sendiri. Ya. Jadi termasuklah madu lebah yang dinaskan dalam Quran, yang sudah dinyatakan dalam Quran ayat madu lebah yang asli yang Allah Ta'ala suruh. Lebah-lebah ni dibuatlah. Gelagatnya kadang-kadang melucukan. Dia melayari hidupnya bermodalkan kepetahan bercakap dan daya tarikan yang luar biasa. Makanan, minuman. Gulungan ini juga bertindak sebagai penyambung zaman lalu dengan masa kini. Dengan akar-akar kayu dan herba-herba yang dibawa khusus dari kampung-kampung di pendalaman, hidupnya tetap bersinar di bandaraya. 2 hari kering, itu penyakit kudis buta, jari kaki dimakan ulat air, Encik boleh datang lagi jumpa Pak Dayak lah. Dia makan garam masin, minum gula manis. Kalau makan garam masin... Kehadiran mereka bukan saja menambah kemeriahan di Kuala Lumpur, malah membawa erti Kuala Lumpur tempat berkumpulnya segala hikmat. Sumber peniaga ubat di Kuala Lumpur ini terdapat ramai oleh kerana majunya dan masyarakat di Kuala Lumpur ini sambutan baik kepada peniaga-peniaga ubat. Sumber daripada obatnya membawa kejayaan kepada masyarakat. Jadi masyarakat pun begitu keyakinan dengan peniaga-peniaga obat. Tempat jatuh lagi kan dikenang, ini kan pula tempat bertuah lagi makmur. Bagi perantau, di sinilah tempat pertama mereka menjejakkan kaki di ibu kota. Sorak-sorai serta jerit pekik si penjual tiket dalam hiruk pikuk kesesakan manusia adalah satu pemandangan lazim yang dapat kita tontoni di hentian Peduraya. Lebih ramai pengunjung bermakna lebih banyak rezeki kepada pengusaha-pengusaha bas pelancongan dan bas ekspres yang berniaga di sini. Belakang. Kini, Kuala Lumpur mempunyai lebih 1 juta buah kenderaan berenjin. Jumlah ini bertambah bila pengusaha-pengusaha pelancongan dari luar membawa pelanggan mengunjungi Kuala Lumpur. Pelawat-pelawat dari dalam dan luar negeri yang datang untuk berehat atau urusan sendiri terus memberi nafas kepada penghuni ibu kota. Melalui mereka, sektor pelancongan terus berkembang. Ekonomi para usahawan pelancongan dan pengangkutan awam meningkat. Kuala Lumpur terus menyediakan rezeki dan kemajuan. Namun untuk berjuang, mendapatkan rezeki itulah yang paling menyeronokkan. 9 dari 10 rezeki yang disediakan oleh Tuhan melalui perniagaan. Di bandaraya, dari sekecil-kecil perniagaan hinggalah kepada yang paling besar, semuanya mendapat keuntungan. Ibu kota tidak pernah sepi, terutamanya di pusat-pusat membeli belah. Selain dari barang-barangnya yang beraneka jenis, tawaran harganya juga berpatutan. Saudara, membeli belah di kota besar seperti ini memang satu kenangan manis yang suka dilupakan oleh pengunjung ke Kuala Lumpur. Perniagaan gedung-gedung membeli belah yang sentiasa berkembang pesat mengikut pergerakan zaman. Inilah satu kemudahan kepada pengguna dan juga rahmat kepada peniaga. Lambaian Kuala Lumpur, lambaian penuh bermakna. Setiap penghuni dan pengunjungnya mempunyai cita-cita dan alasan untuk menerokai kota raya ini.
kerana bandar dia besar, kerja peluang banyak, habis tu gaji dia pun bagus. Bandar besar, tinggi tu hubungan semua lebih baik lah daripada kampung tu semua. Sebab saya tinggal di sini dan lebih peluang lah di Kuala Lumpur sini. Sebab ini senang cari makan lah. Kuala Lumpur janji mau rajin saja. Siapa rajin tak malas, insya-Allah boleh cari makan. Jadi apa pandangan Cik Ali masa depan bekerja di Kuala Lumpur? Saya ingat memang elok lah, memang bagus lah. Kuala Lumpur ibu negeri kita, ini terbaik cari makan lah. Tapi macam saya cakap tadi lah, mesti mau rajin lah. Sound, kamera, rolling, marking. 20 by 2E, take 1. Action! Di bandaraya juga, tidak kurang masyarakatnya yang mencari penghidupan dengan mengabdikan diri di bidang seni. Tokoh-tokoh seni mempergunakan kemahiran mereka untuk negara di samping mempertikatkan mutu kesenian itu sendiri. Okey. Jangan terpelanjak gitu ya. Kalau boleh, you kasih keluar kepala dulu ya. Keluar sama-sama bertembung. Sama-sama bertembung ya. Dia bertembung, baru tertindih dia orang ya. Okey, lagi sekali. One more. Sebenarnya saya berpendapat di Kuala Lumpur ini tak kurang segala-galanya ada di sini. Terutama sekali rumah moden ada, rumah kampung ada, walaupun rumah kampung yang bentuk lama pun sekitar-sekitar Kuala Lumpur macam di Gumbat Pendekatan semua ada. Dan di Kuala Lumpur juga perhubungan berkaitan dengan perfilman juga agak mudah. Pengiriman ataupun pemprosesan semua di Kuala Lumpur. Jadi kalau kita pergi ke lain tempat mungkin kita menggunakan perbelanjaan yang agak lebih sedikit daripada apa yang kita belanja di Kuala Lumpur. Jadi tiap-tiap sesuatu perdagangan ataupun perniagaan kita memerlukan perbelanjaan sedikit memandangkan keadaan sekarang. Saya rasa perkembangan film Melayu akan meningkat setapak demi setapak, yang mana saya jangka 2-3 tahun akan datang perkembangan film Melayu akan sampai ke tahap seperti mana tahun-tahun 50-an dan 60-an dulu perkembangan film Melayu. Kedatangan ahli-ahli seni dari segenap ceruk negara menambahkan lagi sinar kemegahan ibu kota. Di sini mereka berusaha berjuang dengan habis-habisan untuk secebis kepuasan. Di masa yang sama, mereka meraih pendapatan yang lumayan. Justru Kuala Lumpur pusat kegiatan seni dan kebudayaan negara. Gedung-gedung seni dan sejarah warisan bangsa telah melahirkan sumber ilham bagi seniman-seniman. Bagaimana yang kita maklumi, Kuala Lumpur ni adalah pusat negara kita, tempat bergiat dalam bermacam-macam perniagaan kan. Jadi semenjak studio Singapura tutup, jadi kebanyakan artis-artis kita tu berhijrah ke Kuala Lumpur, termasuk juga Pak Jamil, dan saya sebagai isteri kasih ikut dia. Kedua sebab Kuala Lumpur ni tempat untuk berniaga tu memang sesuai, sebab kemudahan-kemudahan tu memang ada di Kuala Lumpur ni kan. Bukan itu saja, pelakon, kemudahan seperti bank ke, RTM ke, TV3 kan. Jadi ada banyak kemudahan untuk orang seni bergiat di Kuala Lumpur lah. Kehadiran para seniman ke bandaraya bagaikan mewujudkan sinar kelembutan alam di celah-celah kesibukan penghuninya yang berjuang untuk kejayaan. Di sinilah bermulanya sejarah ibu kota Kuala Lumpur lebih 100 tahun yang lampau. Sejak itu, pekan kecil yang menjadi pusat tumpuan perdagangan ini terus berkembang maju sehinggalah ia diiktirafkan sebagai sebuah bandaraya pada tahun 1972. Kegiatannya terus berkembang dan terus bergerak bagaikan arus Sungai Kelang dan Sungai Gombak yang tiada henti mengalir. Tiada siapa yang menduga bahawa ekspedisi yang dilakukan oleh Raja Jumaat dan Raja Abdullah bersama 87 orang anak buahnya pada tahun 1857 yang lalu telah melahirkan satu babak baru dalam sejarah perkembangan ibu kota. Mereka telah mendarat di satu kawasan yang kini dikenali sebagai Medan Pasar Lama, berhampiran dengan satu kuala yang penuh dengan lumpur.
Dari kuala itulah Kuala Lumpur diberi nama. Pada awalnya, Bandaraya Kuala Lumpur hanya berfungsi sebagai pusat melombong biji timah dan perdagangan secara kecil-kecilan. Perkembangan pesat bandaraya sangat mengkagumkan. Kini ia wujud sebagai salah satu bandaraya yang maju di rantau ini. Kegiatan ekonomi, kebudayaan, sosial serta politik dan pendidikan telah menjadi asas kemajuan Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tidak pernah tidur. Ia hidup segar dan akan terus bermaya sepanjang masa. Pasar malam, satu lagi bidang kenapa lambaian Kuala Lumpur sukar ditolak. Di waktu ini, ramai dari masyarakat Kuala Lumpur menghayati kehidupannya dengan beraneka jenis aktiviti. It's a beautiful city. We were really impressed with it. I like the way the high-rise buildings are all set apart and not jammed together as they are in Vancouver, my hometown, or in most other large cities. Perjuangan untuk hidup di bandaraya ini tidak pernah mati. Bersama kelipan lampu-lampu yang bersinar, bakti dicurah. Di situlah ganjaran dapat digalas. Kuala Lumpur hanya menerima orang-orang yang gigih dan tabah, tidak gentar menempuh liku-liku hidup dan cabaran semasa. Oleh sebab itu saya pandangkan dari segi kumpulan pendatang-pendatang pelancong-pelancong daripada Malaysia sendiri dan daripada luar negeri. Sebab itu saya memilih Kuala Lumpur ni sebagai pusat saya meniaga. Boleh tahu, boleh baguslah niaga Kuala Lumpur. Untuk mengatasi persaingan di sini, kita menjaga pelanggan lah. Macam mana kan kita melayan pelanggan kan. Dan untuk gerai itu kita cantikkan lah. Malam bagaikan siang, kesibukan bandaraya terus menjadi tumpuan ramai. Bagi negara yang berbilang bangsa, ibu kota Kuala Lumpur terus menampung berbagai rupa perdagangan. Tanpa mengira adat dan budaya, di bandaraya inilah mereka berkumpul. Di sinilah tempat mengumpul rahmat tanpa mengira masa. Bandaraya Kuala Lumpur. Kelahiranmu membawa sinar kepada yang unggul melawan ombak cabaran. Bandarayaku, wujudmu sejuta rahmat kepada yang berani menggali bahagia.